الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, terima kasih pada saudara pengacara majlis, tuan-tuan imam, barisan saf pimpinan masjid Pekan Bukit Payung, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik dan anak-anak yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi diberi peluang untuk sama-sama berada dalam masjid ini untuk mengimarahkan salah satu program Ambang Merdeka, kan, malam ni malam 30 hari bulan Ogos, dan bersempena itu jugalah dalam suasana bulan kemerdekaan ini, insya-Allah saya pertamanya mengucapkan terima kasih atas jemputan pihak Masjid Pekan Bukit Payung ini untuk sama-sama kita bincangkan satu tajuk yang saya rasa memang dekat dengan diri kita, dekat dengan kehidupan kita sebagai manusia, sebagai pekerja, sebagai ketua keluarga. Kerana tajuk yang diamanahkan kepada saya pada malam ini, account bank, merdekakah kita? Dia zaman-zaman musim-musim merdeka ni kita kena ada jugalah. Kan, apa yang saya nak bincangkan pada malam ini tidak lain tidak bukan adalah berkenaan dengan isu yang sekarang ini menjadi perkara pokok dan juga perbincangan hangat di pihak-pihak berkuasa, ahli akademik, hatta yang melibatkan kes-kes mahkamah juga. Apa yang disebut sebagai keldai account atau mule account. Macam mana pula ni keldai ni? Kan, kalau kita tengok selama ni, yang kita dengar selama ni, dia disebut keldai dadah. Kan, orang yang diarahkan bawa dadah daripada lapangan terbang A pergi ke lapangan terbang B, yang dia tak sedar pun dalam beg dia tu ada dadah. Tahu-tahu kena tahan. Contoh, dia bawa beg daripada KLIA di Malaysia ini, di Kuala Lumpur ini, bawa pergi ke lapangan terbang Narita di Jepun. Tahu-tahu kat sana sangkut kantoi, kena tangkap di pihak berkuasa kerana seludup dadah. Itu dia panggil keldai dadah. Dan apa yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah berkenaan dengan keldai account. Kenapa orang tak sebut keldai? Orang tak sebut apa, kucing ke? Kan, orang tak sebut burung walit ke? Kenapa disebut keldai? Kesian ke keldai tak? Tak pasal-pasal dia. Orang lain hak buat salah, orang lain hak kena. Kenapa sebut keldai? Kalau kita tengok tuan-tuan, keldai ni sifat dia apa? Sifat dia hanya menurut perintah. Yes sir. Kita tengoklah. Kalau di belah Afghanistan itu, kawasan yang berbukit bukau itu, bergunung ganang, tengok macam mana, apa fungsi keldai. Sebeban dia bawa. Kan? Dia kecil ya. Tapi kita tengok, kiri kanan, beg. Dengan gandum, dengan apa lagi. Macam-macam barang lah dia bawa. Kan? Dan itulah dia. Dia. Kan? Dia tak kira lah. Tuan dia ni nak letak apa barang kat dia, dia pun jalan ikut dia. Ada pula tempat di mana hak yang keldai jenis dak reti bahasa sikit, habis sikit ni, kan, tuan dia kena letak kayu, ujung kayu kena letak makanan, baru dia jalan, dia ikut. Kan, maksudnya keldai ni sifat dia, dia menonong aja. Kan, dia tak tahu menahu pun. Yang dia tahu, dia diarahkan untuk pergi ke sana, bawa barang, itu je lah. Akhirnya dia dapat upah. Jadi bila
masukkan pula sebagai keldai akaun. Maksud bahasa mudah kita kata, keldai akaun ni pemilik akaun yang dia ikut je. Dan dalam keadaan ini dia ada tuan dia. Kadang-kadang kita pelik juga tak? Akaun-akaun kita dah buat apa kita ikut cakap orang? Itulah yang kita nak bincangkan pada hari ini insya-Allah. Tuan-tuan, kalau kita tengok dari sudut istilah lah. Istilah keldai akaun ni adalah individu yang menyerahkan kad ATM atau nombor ataupun akaun dia beserta nombor PIN. Dia serahkan kad atau nombor akaun bank beserta dengan PIN number kepada individu lain dan akaun bank tersebut digunakan untuk tujuan jenayah. Ini dia mule account ni. Maksudnya dia ada akaun, dia pergi buka akaun dekat bank. Kita sini ada berapa bank? Kan? Di Terengganu kita sini ada berapa biji bank? Dia buka bank, dia buka akaun tu. Okey? Kemudian selepas dia buka tu apa dia buat? Dia bagi pada orang. Dan apabila dia bagi pada orang tu, kalau orang tu simpan saja tak apa. Tapi apa yang berlaku adalah mereka gunakan akaun kita untuk tujuan jenayah. Yang ini isu scammer semua tu. Kan? Kalau kita bincang mungkin satu masa lain nanti kita akan bincang berkenaan dengan scammer pula ni. Kan? Yang sekarang ni yang saya selalu juga dijemput untuk bicarakan berkenaan dengan scammer Islamik. Yang itu nantilah. Kan? Untuk hari ini kita akan bincang berkenaan dengan mule account, keldai account. Okey? Tuan-tuan, pelik kan? Akaun kita sendiri hak pergi buka bank kat sebelah tu. Kita pergi hari Selasa, bagi IC, lepas tu siap thumbprint, kemudian kita buka akaun, sama ada akaun wadiah ke, akaun simpanan ke, akaun current ke, ikut anda lah. Kan? Kemudian kita buka ataupun kita mohon penggunaan kad ATM. Dan bila dah dapat kad ATM tu, apa kita buat? Kita boleh keluar masuk duit kan? Dan kita kena tengok kenapa bila dah kita buka akaun ni, macam mana pula akaun ini pergi kepada pihak asing. Ini banyak kes tuan-tuan yang kita kendalikan, yang dah kendalikan sebelum ni pun. Dah ada sabitan dah juga, ada yang dilepaskan. Kadang-kadang dia kata kita tak tahu bah. Kita tak sedar. Kita buka akaun, orang tu minta kita beri. Lepas tu hari ni kena tangkap Hari ni kena lah dakwa. Tapi apa? Betul ke tidak yang dia kata dia tak sedar diri? Dia ni dipukau contohnya. Kan? Dia kata tak dia kena aniaya lah. Dia aniaya bah, saya kena aniaya bah. Kita tak perasan pun, tak tahu pun, kita ingat itu, kita ingat ini. Tapi kena. Jadi sebenarnya tuan-tuan, ada 3 kaedah utama. 3 cara macam mana akaun bank kita tadi ni terlepas kepada pihak ketiga. Yang ini kena hati-hati. Maksudnya selepas ini tolong, bila kita dah tahu kaedah ini, cara ini, tolong jangan buat. Tolong nasihatkan anak beranak kita ni, tolong jangan. Ini kan musim-musim dia kan lepas raya ni kan. Kalau sebelum-sebelum ni ramai kan, yang ada dana itulah, dana inilah, marilah bagi itu, bagi ini. Kalau orang yang kita tahu tak apa. Kan? Borang itu kita minta dan kita serahkan kepada JPKK. Okey, kita kenal betul dia JPKK. Ini ada hak lain ni. Hak yang mengaku kata itulah, ini daripada kerajaan pusat lah, ini daripada kerajaan Uganda lah, kan, nak bagi duit, lepas tu nak minta. Okay? So, yang pertama, macam mana kaedah akaun kita ini boleh diserahkan kepada pihak asing? Yang pertama adalah diserahkan ataupun beri pinjam. Tuan-tuan jangan terkejut ada orang yang sengaja beri akaun dia tu, kad ATM dia tu kepada orang lain. Sengaja. Macam tadi, contoh yang saya sebut tadi. Tiba-tiba ada orang jumpa kita, pakcik,
kita ni daripada sekian-sekian NGO ada dana nak beri ke Pak Cik ni. Baru ni Pak Cik rayak kan dapat dana itu ini kan. Jadi sekarang ni kita nak bagi pula. Tapi caranya mudah je, kata Pak Cik buka je akaun. Hamba ada dah akaun kan? Akaun sekian. Oh tak. Hak ni sebab kita dah ikat kontrak dengan bank itu, kita nak akaun ni pula. Akaun tu pula kadang-kadang tak ada pun kat Terengganu ni. Kan? Pelik ni. Tapi dia kata kalau Pak Cik nak, Pak Cik ada kat Kuantan. Ya, Kuantan. Kita pun dengar, ada apa tawaran untuk dapatkan lebihan ataupun bantuan ini, kita pun pergi Kuantan. So bila dah buka akaun, kita bagi pada dia. Bila bagi pada dia, mungkin yang pertama dia bagi. Mungkin 500, mungkin 300, ataupun dia tak bagi. Dia kata macam-macam lah. Kan? Ini kena macam ni lah. Minta maaf Pak Cik dah dapat dah rupanya air pencen. Jadi tak boleh lah. Tak apa lah, kita pulang balik lah kad ni. Tapi kadang-kadang bila dia pulang balik kad, selamat dah. Sebab sekarang ini untuk akaun bank ini mudah sangat. The moment dia dapat kad itu, pada saat dia dapat kad ATM itu, scammer ni dia boleh pindah terus kontrol daripada kita. Kalaulah jenis, tak maaf lah Pak-cik ya, hak yang mana tak biasa dengan internet banking ni, ini yang banyak kena. Orang ni ambil, dia kata tak apa, kita kan bantu, kita akan buat. Maknanya dia buka lah internet banking itu. Sebab internet banking mudah je. Kita ada kad ATM, dekat kad ATM itu ada nombor kan. Dan kadang-kadang nombor akaun kita pun dia tahu, nombor PIN pun dia tahu, nombor telefon pun dia tahu. Jadi apa dia buat dengan kad ATM tadi tu, dia pergi kepada ATM machine, dia tukar nombor telefon kita dulu. Kan dia update nombor telefon kan. Kalaulah kita pakai nombor sekian-sekian, dia dapat kad itu dengan ada nombor PIN, dia terus tukar pada nombor yang dia pula. Bila dia tukar pada nombor dia, apa dia buat? Yang pertama, dia akan buka online banking. Bila buka online banking, dia update segala apa semua, TAC ke apa ke, semua akan masuk nombor mana. Nombor dia, nombor kita ke nombor dia? Nombor dia dah. Jadi itu yang pertama. Kita yang serah. Apa alasan sekalipun lah, kita yang serah. Ataupun beri pinjam. Ada juga orang yang akan jumpa kita, ini kebiasaannya waris kita. Waris kita, anak beranak kita, khabar, tak maaf lah ayang kita ni duk KL lama dah nak buat bisnes ni, tapi duk boleh. Sebab kita kena buka akaun, kena ada akaun bank ni. Kalau tak, payah nak buat pinjaman. Boleh tak kita pinjam just untuk, hanya kita kata nak tunjuk, nak bukti pada dia je kita ni ada akaun. Ataupun dia kata, kalau saya nak buat loan, nak buat financing, kalau saya ni bukan pelanggan bank ini, saya tak akan dapat interest rate ataupun keuntungan dia tu sebanyak ini. Boleh tak saya nak guna kejap? Kita pun ialah nak anak buah. Anak buah minta tolong, dia nak berniaga, nak buat loan, ialah dia buat loan, bukan kita buat loan tak. Kita hanya beri sahaja sebagai cagaran. Jadi kita pun pinjam. Kita beri pinjam pada dia. Khabar dah, ni sekejap je deh, sekejap je dia pinjam. Tapi dengan sekejap itulah tuan-tuan, dah dia dapat kad kita, dia tukar nombor PIN, kemudian dia tukar nombor telefon, selesai. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, berkenaan dengan jual atau sewa. Pemilik akaun menjual atau menyewa kad ATM dan nombor PIN kepada pihak lain dan menerima bayaran. Yang ini pun ada juga. Kadang-kadang ialah dia ni, ada orang ni tuan-tuan, dia dah tak boleh nak kerja dah. Nak minta kerja sana tak boleh, minta kerja sini tak boleh, jadi dia stuck. Kan, pergi interview sana tak boleh. Tiba-tiba ada orang jumpa dia.
Orang jumpa dia, payah sangat nampak ni kulu kilir ni. Duk kelik file ni nak minta kerja tak dapat ni tak. Kita dah cerita kat dia. Jadi dia pun kata gini lah. Mu jual lah. Mu ada account bank tak? Mu jual kat aku. Ada kawan aku nak beli. Mu sewa lah. Ada sebulan dia bayar lah 500. Mu beli je. Janji mu buka account, kad ATM dengan PIN number mu beri je ke orang tu. KG dia bayar bulan-bulan 300-400. Tak apa lah pada mu tak ada benda. Kan? Ada orang buat gitu. Dan kadang-kadang orang yang tak fikir panjang lagi tu baru seorang. Dia kata satu akaun mu boleh dapat 500 contoh. Kalau mu ada 3 akaun, mu beri pinjam pada orang ni 3, 1,500 dah. 1,500 tuan-tuan, kita tak payah kerja dah. Pakat duduk ajalah. Kan? Makan buah mutan. Ada orang begitu. Pada dia nak bekerja, nak susah lah. Bila ada tawaran begini, apa lagi? Kan? Gunalah. Guna beri pada sindiket tadi. Dan yang ketiga, kaedah macam mana akaun bank kita ini terlepas kepada pihak asing, pihak luar adalah kerana tawaran kerja. Ada juga kita mulai-mulai ada ni duduk yang mana pencen, duduk kat masjid, kan, even yang bekerja makan gaji, kerja kerajaan, kerja swasta ni, ada juga orang tiba-tiba approach kita, dia kata boleh tak mu nak bisnes tak, nak side income tak, mudah kata benda. Okey, mu tolong bayar je. Mu tolong bayar, guna duit mu dulu, bayar pada akaun ini. Nanti kita bagi tahulah akaun mana-mana mu kena bayar. KG setiap transaksi yang mu buat, kita bagi 10%. Contoh dia kata, saya ni, kami ni ada bisnes ni. Ada kadang-kadang supplier perlukan duit segera, kan, kita nak musing-musing, nak tak kita buat gitu. Kita jual satu harga, kita dah jual barang itu kepada A akan bayar kita RM5,000. Kan? A kata A kena bayar kepada C. Tapi A kata ada masalah sikit. Boleh tak kita bayarkan dulu RM5,000 tu. Dan nanti kalau setiap RM5,000 yang kita bayar tu 10%, RM500. Jadi kita pun fikir-fikir, duit pun ada dalam bank, tak banyak, dalam RM130,000 je. Kan? Jadi kita buat, apalah sangat kau. Setakat RM5,000, RM500. Kalau RM50,000, tak RM5,000 saja je. Duit ada lagi RM130 kan? Tak luar pun. Jadi kita pun okey, bersetuju. Maksudnya sekarang ni kita terima tawaran kerja itu untuk bayar kepada pihak ketiga, guna duit kita dulu. Dan kemudian nanti selepas beberapa hari, orang yang offer kita tadi tu mari kita, okey, berapa ribu mu bayar? Bagi bukti apa semua, okey, kita bayar banyak ini. Sekian-sekian banyak. Tapi itu kalau dia bayar. Biasanya dia tak akan bayar juga. Maksudnya sekarang ni orang ni tadi dia kena scam juga. Dia kena scam juga. Hak yang dia dah bayar RM5,000 tadi pun orang tadi tak bayar. Kemudian hak yang dibayarkan tu silap-silap dia kena. Sebab dia telah menggunakan akaun bank dia untuk transfer kepada pihak yang satu lagi. Nampak tak? So maksud sekarang ni, dengan 3 kaedah utama ini, tak boleh dah orang nak kata kita ni terpedaya. Kalau dia kata dia ni dipukau, tak pasal, tak tahulah kenapa hari itu, molek-molek ada pukul 10 pagi, dia start enjin pergi bank. Buka-buka akaun, bagi ATM card, bagi PIN number, lepas tu dia balik. Lepas tu 3 hari lepas tu polis datang rumah dia, bagi salam, kata, "Pakcik, kami kena bawa pakcik pergi IPK. Kita nak soal siasat." Dah. Kita pun tak tahu menahu. Cuba fikir balik, ada tak yang ketiga-tiga ini? Biasanya memang ada. Ini satu kes yang memang berlaku di tempat kita juga, di negeri Terengganu. Seorang budak ini umur 19 tahun, perempuan 19 tahun, tengah dia bekerja dekat mall kita, dekat tengah bandar tu. Tengah bekerja, polis ambil dia. Sekumpulan polis ambil dia. Kalau tak silap 4 ke 5 orang ambil dia.
tengah bekerja, bawa pergi ke nilai. Sebab apa tuan-tuan? Sebab akaun dia telah digunakan oleh scammer untuk pindahkan duit orang yang dia tipu itu. Scammer tipu, pindahkan duit pada budak ini. Pindah duit berapa banyak? 22,000. Berapa kali? 6 kali. Berapa lama? 45 minit je. Dalam masa 45 minit, akaun adik kita tadi ni telah digunakan oleh scammer ini sebanyak 6 transaksi. Total transaksi itu, jumlah yang telah dimasukkan dalam akaun dia ada berapa? RM22,000. Jadi dia disiasat apa semua dan didakwa. Okey. Dan pada hari pendakwaan itu, bila kita pergi, bukan dia seorang. Rupa-rupanya dia ada 7 orang lagi. Masuk dia, maknanya ada 6 orang lah. 6 orang lagi yang seorang mangsa, seorang wanita, umur dalam awal 40-an, dia buat report polis. Dia ni bukan calon-calon orang juga ni, engineer. Seorang wanita, dia kerugian hampir 300,000. 300,000 dan dia terpaksa bayar duit ini kepada 6 akaun tadi. 7 akaun termasuk yang adik kita tadi. 7 akaun. Adik kita dapat 22,000. Ada hak yang tu 14,000, ada ni 4,000. Total sekali tu 200, dekat 300, 268 begitu. Saya tak ingat dia punya the exact figure dia. Tapi nak katanya tuan-tuan, seorang wanita itu ditipu tadi tu, akaun yang digunakan berapa banyak untuk ditransfer duit? 7 akaun. Tuan-tuan rasa siapa yang kena dakwa dalam kes tadi ni? Hak yang pemegang akaun, tuan punya akaun 7 orang tu, scammer hak yang tipu puang umur 40-an tu kena tangkap tak? Tak jumpa. Tapi orang tanya saya juga, Pak Zan, dah nampaknya macam kita jadi mangsa lah. Betul tak? Kita seolah-olah jadi mangsa keadaan. Sebabnya tak pasal-pasal pula. Bukan kita tipu dia, hak puan tu masuk dalam akaun kita. Dia sendiri, kita tak tahu pun. Dia hak masukkan 22,000 dalam tempoh 45 minit. Kita tak minta pun. Tapi tuan-tuan kena tengok balik perjanjian kita masa kita buka akaun itu. Dan peruntukan dalam undang-undang, Akta Perkhidmatan Keuangan, Akta Bank Negara. Tengok juga kepada peraturan bank itu sendiri. Dalam borang itu kan, dia ada sebut dah. Bila akaun bank, kita bertanggungjawab penuh terhadap apa yang berlaku pada akaun tersebut. Maksudnya kalau katakan nama kita Muhammad Sarinizam Muhammad Amin, tiba-tiba saya kata saya tak tahu ada benda masuk dalam duit dalam akaun saya ni. Saya tak tahu. Yang saya tahu 10 ya dulu saya buka. Lepas tu saya buat. Tak tahu dah. Tak dipakai. Tak diterima. Maksudnya memang kita akan kena juga. Tapi tengok keadaan lah. Seksyen apa yang akan didakwa, kemudian apa kesalahan dia, berapa banyak. Tuan-tuan bayanglah, mungkin ada orang tu kena tipu, akaun dia digunakan untuk menipu, untuk tujuan masukkan duit, mungkin dalam 400-500. Lega lah sikit kan. Mungkin kena dakwa di bawah akta kesalahan kecil je. Tapi kalau kena 200,000, 22,000, nak kata benda kan. Dan tuan-tuan kena tahu ya, dalam internet banking dia perlukan 5 minit je. 5 minit sahaja duit itu boleh berpindah kepada pelbagai akaun yang lain. Dia panggil layering. Maksudnya kata-kata A bagi pada B, B transfer pada C, C transfer pada D, E, F. 5 minit je. Maksudnya tuan-tuan, kalaulah pihak berkuasa nak tap, nak cepat, nak pergi tengok, oi,
Sebab itu bila kita ni kena tipu, tadi kita dah tiba-tiba kita transfer duit, baru kita tengok, apa sal ni? Dalam tempoh 15 minit, kita mungkin boleh selamatkan duit kita lagi. Kan pihak PDRM, dia ada panggilan, pusat panggilan komersial kan? 997. Tuan-tuan kena tengok ni, kena ingat ni. Kita ada 997. So bila kita tiba-tiba lah kita rasa kita tersilap, barulah terfikir, betul ke tidak aku ni? Aku nak beli barang, tadi bercakap dengan orang Cina. Dah buat apa aku transfer nama dekat Marimutu? Kan pelik kan? Tadi aku bercakap dengan orang ni, dah buat apa cakap masuk ke dalam akaun syarikat ke, akaun apa ke. So tuan-tuan call nombor tadi 997, tanya dia. Dalam tu apa operator dia akan jawab. Pertama dia nak nombor apa yang kita transfer, kemudian nombor telefon. So dalam tempoh 15 minit, insya-Allah tuan-tuan, kalau daripada A pergi ke B, B nak pergi C tak boleh dah. Dia dah Skype, dia dah lock. Sebab dia akan boleh trailing dia tu, sistem tu dia boleh track lagi. Tapi kalau dah semalam buat, hari ni baru cerita, minta maaf lah, selamat lah, tak payahlah nak cari macam mana pun. Melainkan kita tahu, kita kenal siapa orang dia, kan? Kita boleh cari. Sebab tuan-tuan, contoh kalau tadi kita dah hantar, dah transfer duit 5,000, kita tak kenal pun dia ni. Kita transfer 5,000, lepas tu kita khabar ke Mac kita. Mac kita kejut. Marah kita. Dah buat apa abang bayar 5,000? Kan janjikan nak beli mah ke saya. Dah buat apa transfer ke ni? Dok tadi Haji Ahmad, pengurusi masjid, dia khabar dia perlukan duit, jadi kita pindahlah transfer. Ni WhatsApp dia, ni Telegram dia khabar. Tapi dia khabar ni transfer ke anak dia, Ibrahim. Agak-agak kalau kita pergi, kita tahu nama Ibrahim, kita boleh dapat tak nama Ibrahim tu siapa orang dia? Boleh dapat tak? Agak-agak kalau kita pergi bank, kalau lah kita transfer tu akaun Palerima, nama Ibrahim, agak-agak kalau kita pergi kat bank tu, tuan, saya dah transfer duit kat nama Ibrahim ini dan saya tahu ini pelanggan tuan, saya nak tahu alamat dia, boleh dapat? Boleh dapat tak rasanya? Tak dapat. Sebab itu ada akta yang menjaganya, ada peraturan yang menghalang. Sebab itu pihak berkuasa sendiri, kalau kita nak dapatkan maklumat perbankan, bukan senang. Ada layer dia juga. Masa zaman saya servis dulu memang susah. Saya memang dulu dalam masa saya berkhidmat dulu tu memang isu inilah yang saya kendalikan selalu. Bila kita nak buat tracking, nak tengok balik ada akaun bank ini, so kita tak boleh simply senang mudah-mudah je pergi bank, tolong blok ni, saya nak dapatkan maklumat dia, tak boleh. Melainkan saya kena dapat kebenaran daripada pihak bank negara Malaysia. Bawa surat macam warrant dia tu, pergi ke bank, baru bank bagi kat kita. Maksudnya tuan-tuan, 5 minit tadi tu. Sebab itu sebelum buat apa-apa, pesanan saya, kalaulah kita nak beli barang ke, ada berjanji ke, nak beli tanah ke, nak beli kereta murah-murah ke, even orang nak pinjam sekalipun, semak dulu. Kalau dalam internet kita ada semak mule, semak MULE @RMP, Royal Malaysian Police. Tuan-tuan tengoklah kat situ, letak nombor akaun, letak nombor telefon yang kita gunakan, yang kita berhubung dengan orang tu pakai nombor berapa. Kalaulah dia ada keluar, ada 3 laporan berkenaan dengan nombor akaun atau nombor telefon ini, tak payah transfer lah. Tapi apa yang biasa berlaku, apa dia? Kita transfer dulu kan. Dah transfer, dah bagi duit pada dia, barulah kita duk minta ni. Bagi resit bagi bukti. Sampai sudah dia tak bagi kan. Lepas tu mulalah kita cari. Allah, aku kena tipu punya. Boleh dapat balik tak? Kalau kita kenal tak apalah, mungkin kita boleh buat saman civil ke, kan? Tapi susah lah. Ini ada satu kes baru ni. Seorang pakcik kita ni nak beli kereta. Kebetulan dia ni dah pencen, nak beli kereta. Ada orang offer kereta murah je, Mercedes Benz
E240. Harga market sekarang ni 180,000. Tapi orang ni offer ke Pak Cik ni 75,000. Betul betul juga, saya kalau nak beli 70, saya beli 2 butir kot. Kan? Ikhlas kot. Kan? Ikhlas, harga market 180, jual 75. Okey kok. Duit kebetulan ada, bau pencen, gratuiti banyak. Kan? Tanpa berlengah. Okey, jadi dah bagi tu duit. Allah, Pak Cik, ada suti lagi. Triton harga 90. Kita boleh beli offer ni 40,000 je. Nak tak? Okey lah. Sebab sebelum tu dijanjikan, Pak Cik tak usah pakai. Nak pakai 3 hari 4 hari, lepas tu kita jual. Jual kalau market sekarang ni 180, hak Mercedes tadi tu, kita jual 150 laku dah. Orang ambil kejap ya. Hak yang ada apa dekat Yuska tu masih 180. Kalau kita beli 150, memang berjujuk orang nak beli. Tak apa, kita jual. Tadi 150. Kan, kita jual 150, kita punya modal 75. Berapa dapat? 100%, 75,000. Lepas tu masuk Triton pula. 90. Kita modal kita 45. Jual kat gigi, dapat lagi 45. Okey dah. Kan, modal baru 100 lebih, dapat 100 lebih. Duit 300,000 ni. Tak apa Pak Cik, tengah tu jadi lagi. Berapa butir tuan-tuan rasanya dia beli? 17 biji. 17 biji kereta dia beli pelbagai jenis. Kemudian rasa-rasa dapat tak? Dapat tak rasanya? Tak dapat tuan-tuan. Dalam tempoh lama juga ni. Saya pun tak tahulah macam mana Pak Cik fikir benda masa bagi. Dia kata rasa rugi tu. Rugi kalau kita tak ambil peluang ni. Tuan-tuan bayang, duit ada 300,000. Orang tu mari, dia kata ada macam ni. Kalaulah dia niagakan, dia gunakan duit 300,000 tadi tu, dia beli kereta yang 17,000 tu, dia dapat berapa? Double. 300 maknanya dapat lagi 300. Hak dia dah ada 300 modal asal, 900 kot. Ada 600 lebih. Kan? Siapa tak nak kan? Jadi apa yang berlaku? Teruskanlah juga 17 biji. Tapi 17 biji tu akhirnya dia kantoi. Dia kantoi dengan rumah dia. Sebab pelik lah kan? Mana pergi duit? Rupa-rupanya barulah dia bawa ke rumah dia. Dia dah melabur ikut kawan ni untuk beli kereta ni. So bila orang rumah bising, mulalah carilah saya. Kita tengok balik macam mana nak dapatkan balik lah. Kan, ada tak peluang untuk kita dapatkan semula. Report boleh buat tak? Belum. Okey, buat dulu. Lepas tu macam mana kita kenal tak orang tu? Okey, kenal. Okey, mari kita buat surat, kita buat itu, buat ini. Kita tengok macam mana. Lepas tu biasalah bila kita tanya orang tu, saya pun tak tahu bang. Saya pun orang ajak saya pun invest juga. Invest duit. Tengok tanya Pak Cik dia, kita kira-kira dengan 17 butir tu berapa biji, berapa ratus ribu dia kena? 680,000. Maksudnya mungkinlah dia ada simpanan. Gratuiti tadi 300,000, hak simpanan dia sedia ada dah ada 380,000. Total dia kena tipu 680,000 ringgit. Jadi bila lepas azan. Kita azan, lepas tu kita sambung sekejap boleh? Sambung je. Okey. Okey. So bila macam tu boleh tak nak dapat balik? Susah. Kemudian kalau katakan kita pergi buat report polis, rasa-rasa polis akan block tak akaun dia? Tak juga. Tengok keadaan. Kan? Jadi itulah tuan-tuan, bila buat duit ini, jangan kata dia tertipu, kita terberdaya. Balik pada yang tadi tu, pakcik tadi tu, kita tanya juga ni, kenapa sekarang baru bising? Barulah dikata,
Sebab benda ni saya tak boleh khabar ke siapa-siapa. Benda ni rahsia. Sebab kalau saya khabar nanti habis JPJ, Pulih, Custom akan cari mulalah. Mana dapat Mercedes harga 75,000 tu. Kan? Jadi ada pelik lah. Kan? So memang kalau kita tengok memang pak cik ni kena tipu lah. Cuma isu dia sekarang ni boleh ataupun tidak dapat balik. Duduk dalam pada jumpa saya tu, rupa-rupanya dia beli lagi 2 hotel kereta. Jadi 19 lah ke. 19 hotel kereta dia beli. Dan masa dia jumpa hari tu, hari Selasa, dia kata, Pak Zang, sabar dulu lah, kita tak proceed lagi sebab hari Khamis ni dah hantar kereta. Saya kata, Pak Cik, dah lah. Kan rasa-rasa dia bui tak? Kalau dia nak bui, baik dia bui Mercedes hari tu. Pak Cik dapat Mercedes hotel tak apa dah. Kan, dapat Mercedes, dapat Triton, dapat Harrier, jadi lah, tak apa lah. Habis 600,000 habis lah, tak apa. Sebab kita tahu kan, harga lebih kurang lah 3 hotel kereta tu boleh lah dapat 400,000, 500,000 jadi dah. Ini tidak. Kan? Jadi itulah tuan-tuan. Sebab apa benda ini menjadi satu isu? Isu bila mana kita kena jaga akaun kita. Sebab tak semena-mena tuan-tuan kita boleh didakwa di bawah kanun keseksaan. Undang-undang sedia ada. Kita tak apa lah, tak ada masalah lah. Kan, setakat orang kita nak bui pinjam akaun bank kita pada adik kita ke, nak buat bisnes, nak buat cagaran, kan, nak buat contoh, kita rasa tak ada benda ni. Tak tuan-tuan, silap hari bulan, tuan-tuan boleh dikenakan tindakan. Macam adik yang saya cerita tadi umur 19 tu, dia kena seksyen 411. Apa dia? Menerima harta dengan curang. 411. Itu biasa. Seksyen yang selalu digunakan untuk kes-kes keldai akaun ini, pertama 411. Kemudian seksyen 109 kanun keseksaan, menyubahati subahat ni, sesuatu perkara, subahat. Kemudian seksyen 424 kanun keseksaan, mengalih atau menyembunyikan harta dengan curangnya dengan tipu. Okey. Dan yang seterusnya seksyen 420, menipu dengan curangnya mendorong supaya harta diserahkan. Yang tadi 420 dia tipu untuk harta diserahkan. 424 sembunyi harta. Biasa kalau mule account, keldai account ni 2 seksyen, 411, 424. Ini biasa. So tuan-tuan, kadang-kadang dia ada kaedah dia juga. Kalaulah kita buka akaun, contohlah akaun kita telah digunakan dan kita didakwa, bila fakta kes menunjukkan bahawa kita ni memang tak terima apa-apa bayaran, kemungkinan besar kalau tuan-tuan lantik peguam tu akan minta kepada DPP, pada pendakwa raya untuk dipinda, untuk dipinda pertuduhan itu. Kalau kena seksyen 411, 424, ini sakit. 424 penjara tak kurang setahun, tak lebih 10 tahun, sebat dan juga denda. Ini 424. 411 tak lebih daripada 5 tahun. So kena hati-hatilah. Sebab itu kadang-kadang kita jangan pandang remeh lah benda ini. Sebab kalau katakan kita pasti bahawa akaun kita ni telah digunakan, satu je kaedah macam mana nak pastikan. Tuan-tuan rasa sepanjang tuan-tuan hidup pada hari ini, tuan-tuan tahu tak berapa akaun yang tuan-tuan dah buka dan akaun itu masih aktif? Tahu tak? Siapa yang boleh bagi jaminan? Saya tahu saya ada 8 akaun dan 3 masih aktif, 5 saya dah tutup. Tahu tak? Boleh tak cerita pada saya sekarang ni? Satu tip je. Saya yakinlah semua tak tahu je ni. Saya sendiri pun kadang-kadang tak tahu, tak teringat. Aku dah buka ke akaun ni? Aku tutup dah ke akaun ni? Ada lagi ni. Kadang-kadang kita buka handbag kita kan, tengok, ini kad ni lama dah rasa tak pakai ni. Hidup lagi tak? Apa yang berlaku? Okey. Saya cadangkan pada tuan-tuan, pergi ke Bank Negara Malaysia, pergi buat SIKRIS. Dia bukan SITOS, SIKRIS. SITOS itu syarikat swasta.
Pergi pada bank, bagi kad kita, kad penalan, thumbprint, dia akan keluar satu laporan keuangan kita. Base berdasarkan nombor IC kita, lama ke baru ke, dia akan keluar semua akaun kita, akaun bank kita, semua akaun pinjaman kita, semua arahnu kita. Maksudnya tuan-tuan boleh tahu. Pertama contoh, kalau kita kata kita dululah masa kita bekerja dengan company A, gaji kita dibayar bank ini. Dan bank tu sekarang dah tak ada dah. Dah kena makan, dah kena ambil alih oleh bank yang besar. Tapi kita ingat lagi. Kadang-kadang tuan-tuan, nombor tu masih aktif tau. Cuba tengok. So dalam laporan Sikris tu dia ada sebut berapa akaun yang kita buka dan sama ada kemas kini tu. Kita tengok pada ruangan kemas kini. Kalau kemas kini tahun 84, 97, 2003, maksudnya akaun tu adalah akaun yang dah dormant. Tak apalah, alhamdulillah. Cuma kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, pergilah ke bank itu, tutup. Itu lebih baik pada kita biarkan. Sebab kadang-kadang dalam tu ada duit. Bila kita sendiri yang pergi, tiba-tiba adalah 400, duit tu kita boleh guna. Duit kita lah. Kan? Tapi kalau dalam kita yang kita buka tu akaun bukan syariah, konvensional, hati-hati. Sebab kita takut nanti dalam tu ada duit yang tidak syariah compliant, tidak patuh syariah. Maksudnya compounded interest kan. Dah berapa tahun dah? Tahun 87 kan, 35 tahun dah. Dan benda tu ialah last kali ada RM20. Benda tu compounded kan. Dia naik adalah dapat 200. Jadi boleh tak ambil? Boleh, dengan syarat kita buat cleansing. Itu bab lain. Tanyalah ustaz-ustaz yang mengajar muamalat macam mana nak buat cleansing. Nak patuh syariah, nak cuci duit tu. Ini bukan masuk 10 cuci 20 kita nak buat cleansing. Macam mana kita nak patuh syariah kan? Ada kaedah dia. Saya nak sebut yang tu. So tuan-tuan, bila kita tengok ada akaun itu yang kemas kininya baru, dan kita duk fikir, tak ada kad dengan kita ni. Online banking pun tak ada dengan kita. Masa itulah cepat-cepat pergi bank, stopkan. Mohon buat pada bank kata kita nak tutup akaun ni. Sebab kita tak tahu tuan-tuan. Akaun betul nama kita, tapi telah disalahguna oleh orang lain. Dan full control orang tu pegang. Scammer tu pegang. Kan saya kata tadi, bila dia dapat je kad tadi tu dengan PIN number, dia dah boleh buat macam-macam benda. Kita pun berapa lama tak dapat TSC kan, berapa tak itulah, inilah tak dapat. Selamat Hari Raya daripada bank tu pun dah tak ada dah. Kan dulu kan selalu dapat, sekarang tak ada. Sebab apa? Pertama, scammer tadi tu dah tukar nombor telefon. Daripada nombor telefon kita dah ditukar kepada nombor telefon mereka. So bila dah tukar nama dia orang, online banking macam mana? Sama lah, dapat semua dah. Sebab TAC dia akan pergi mana? Pergi nombor telefon baru lah. Jadi kita pergi dekat situ, buat semakan Sikris. Ada hutang ke tak hutang lagi, dalam akaun tu ada berapa lagi, semua ada. Sebab kalau macam saya kata tadi, kalaulah ditakdirkan kita meninggal dunia, kalaulah kita tak buat faraid ataupun tak dapat perintah apa kita sebut sebagai pentadbir, sama ada daripada mahkamah ataupun pusaka kecil, duit dalam akaun itu tidak boleh dikeluarkan. Betul tak? Kita kena buat tarekah dulu, kena lantik seorang pentadbir dulu. Katalah isteri ke, anak sulung ke, anak kecil sekali ke, ada yang mudah sikit, yang bijak sikit ke, yang ada kemudahan nak pergi mari, kita lantik dia. Barulah dengan perintah mahkamah, perintah pusaka kecil, kita pergi bank. Ada 300, withdraw 300, buat faraid. Tapi kalau tak berlaku, kalau tak ada macam mana? Masuk wang yang tidak dituntut, masuk amanah raya. Melambak ni memang banyak. Harta orang Islam berbilion, hartanah orang Islam yang tak dituntut. Sebab ni
Sebab kita sendiri tak tahu akaun kita. Kan zaman masa PKP tu, ingat tak? Masing-masing duk share link untuk semak apa wang yang tak dituntut. Ada sampai tu ditunjuk dalam media sosial dia, sampai 3,000, 4,000. Kan, saya cek juga, tak ada. Kosong dah rupanya. Ada akaun dah tak aktif, duit habis belaka dah. Tapi nak sebutnya tuan-tuan, denganlah maklumat itu kita akan tahu berapa akaun bank kita dan kita ada kontrol ataupun tidak. So kalau tak ada, cepat-cepatlah ambil tindakan yang sepatutnya. Sebab kita tak nak tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita ni sebagai penjawat awam, bila kita dituduh di mahkamah kerana mule account, keldai account, apa berlaku? Akaun bank kita akan dibekukan, akan di-tag. Maksudnya kita duit gaji masuk tapi tak boleh keluar. Orang lain semua dapat duit gaji, tapi kita tengok je lah. Even pihak bank yang kita berhutang pun tak boleh nak dapat, melainkan kalau yang buat SI tu kan, apa yang potongan berkala tu mungkin. Tapi kalau kita ni memang jenis tak buat apa-apa, masuk 4,000, kita pun tak boleh nak bayar hutang, kita pun tak boleh nak guna duit gaji kita. Masalah. Sebab itu kalau kena pada kita, tolong ambil tindakan sewajarnya. Pergilah dapatkan nasihat guaman, pergilah mana-mana NGO yang menawarkan khidmat-khidmat macam ni untuk at least lepaskan duit mana yang konon, contohlah akaun kita digunakan tu, pegang yang itu, gaji kita yang kita tahu masuk tiap-tiap bulan 4,000, tolong lepaskan. Boleh kita, tapi kena melalui perintah mahkamah lah. So itulah tuan-tuan, kena buat begitu. Jangan sampai nanti bila dah terkena, dah tak tahu nak buat apa dah, kita jam. Tapi sebagai cara kaedah utama tadi tu, buat saya makan lah. Dan janganlah, tolonglah jangan bagi senang-senang nak bagi kad ATM kita ni. Hatta orang offer kita macam mana sekalipun, kalau yang kita tahu, okey lah kan. Ini yang masalahnya, kita bagi sekeping tu. Kalau kad tu warna kuning, bagi kad warna kuning, siap bagi PIN number. Jangan atas alasan apa sekalipun. Dan kalau kita tengok, kalau kita nak minta bantuan-bantuan yang disediakan oleh kerajaan, sama ada kerajaan pusat atau kerajaan negeri, dia dah ada standard prosedur dia dah ada SOP dia dah. Dia takkan minta akaun-akaun tu, dia hanya minta nombor saja. Nombor akaun saja untuk didebitkan, itu saja. Kalau lah orang tu minta PIN number, dah lain. Dan kalau kita pun tahu, kerajaan ini dia ada bank-bank tertentu saja. Kalau pelik-pelik tu tak payahlah. Kalau macam kita ni, negeri Terengganu, dia ada dah bank itu, bank ini. Saya tak nak sebutlah nama bank tu kan, sebab program malam ni tak ditaja oleh mereka kan. Jadi itulah tuan-tuan. Okay, selain daripada 424 ni, ada juga section 120 Pakatan Jahat Jenayah ataupun section 41 AMLA. Yang ini kalau kes yang apa macam kaki tangan kerajaan tadi tu, yang gaji masuk tapi tak boleh. Kadang-kadang bila kesalahan itu dibaca bersekali dengan AMLA. AMLA ni Akta Pencegahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan kan. So kalau dibaca bersama, automatik akaun kita dibekukan. So kalau masjid pun tiba-tiba ada orang guna akaun masjid, tak pasal-pasal, akaun masjid akan dibekukan. Tak boleh buat aktiviti dah kita. Okay. Dan yang seterusnya, section 137 Akta Perkhidmatan Keuangan, larangan menerima deposit. Yang ini kadang-kadang orang takut kan. Kawan-kawan kita dalam ramai-ramai alumni ni, adalah kawan ditimpa musibah, masing-masing takut nak bagi nombor akaun dia kan. Kawan nak transfer, masing-masing duk jauh kan. Bagilah nombor akaun, nanti aku transfer. Oh, tak nak lah. Kalau ikutkan tak boleh. Tapi kalaulah sekadar untuk kita membantu gini, bolehlah. Cumanya kena pastikan akaun itu hanya digunakan untuk itu saja, dan dia one off, sekali je. Dan kita minta lah siapa-siapa yang nak transfer duit ini, contohlah sahabat kita baru meninggal kan,
Tulislah nama arwah Ahmad dekat situ, sumbangan arwah Ahmad. Dah. Maknanya kalau pihak berkuasa tag akaun kita sendiri pun, kita kata, oh, saya bukannya buat deposit taking, ini saya buat crowdfunding, ni semua ni, duit-duit ni semua kepada arwah Ahmad. Jadi lepas habis ni selesailah. Saya tak minta dah duit orang, dan orang yang masukkan akaun saya hanya digunakan. So tak ada masalah. Cuma kita jangan nembang lah, kan? Okay. So itulah sebuah sedikit tuan-tuan berkenaan dengan keldai akaun ini. Saya minta sangat, janganlah kita mudah sangat bagi. Jumpa orang sana sikit, ada gini sikit, bawa borang itu borang ini, jadi kita nak. Jangan. Tolong. Dan apabila tuan-tuan dah terkena, rasa ditipu, cepat-cepat ambil tindakan. Buat report polis, kemudian pergi pada bank itu, terus tutup akaun. Okay? Ataupun bila dah rasanya kita tertipu ataupun kita didakwa, cepat-cepat cari, lantiklah peguam. Carilah mana-mana peguam untuk dia bantu kita selesaikan isu ini. Kita tak nak nanti kita buat donor, kan? Kita rasa, oh, tak payah buat apa, berani kerana benar. Aku ni kena apa kita kata? Kena pedaya ni. Aku di pihak benar, bukannya aku minta duit kat dia. Tak, jangan tuan-tuan. Mahkamah dunia ini, tuan-tuan kena jawab. Kalau kena dakwa, jangan kata, tak payah, pandai, aku tak salah. Buat apa aku nak ngaku, buat apa aku nak kena lawan, aku tak salah. Jangan. Paling tidak kena jawab. Kena tengok, lantiklah mereka-mereka yang pakar ini untuk bantu tuan-tuan. Sebab banyak orang macam tu, tiba-tiba tak kena hari, ke dalam 3 hari, seminggu ke dalam, kena bayar. Kalau kita ni kaki tangan kerajaan, bila ada sabitan jenayah, apa berlaku? Kita dapat pencen RM1. Maksudnya kita ditamatkan perkhidmatan. Jadi itulah tuan-tuan, kena semaklah. Jangan kata kita ni selagi kita tak tahu, kalau berbalik kepada tajuk kita, merdekakah kita ni, selagi mana kita tak tahu, tak kontrol, tak kawal selia akaun kita, maka kita belum merdeka. Sebab ada orang yang akan gunakan dan ambil kesempatan untuk membuat keuntungan bagi pihak dia. Jadi itulah sekadarnya tuan-tuan. Terima kasih kepada pihak masjid kerana sudi menjemput saya untuk sama-sama berkongsi pengalaman dan juga isu berkenaan dengan ini. InsyaAllah kalau ada ruang waktu nanti kita akan bincangkan juga berkenaan dengan scammer. Scammer macam mana ni pula ni? Apa yang kita nak buat, apa yang berlaku. Saya pasti tuan-tuan selalu ada macam-macam lah. Scammer biasa, scammer Islamik pun ada. Nanti insyaAllah kalau ada ruang waktu lagi, kita akan sama-sama kongsikan lah. Jadi sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak jawatankuasa masjid, pihak masjid, tuan-tuan, puan-puan yang hadir pada malam ini. Saya mohon maaf sekira penyampaian saya pada malam ini tak menepati, tak sampai apa yang tuan-tuan hajatkan. Saya mohon maaf. Dan saya mohon juga sekiranya ada manfaat dalam perbincangan kita pada malam ini, sebar-sebarkanlah. Sebar-sebarkan, bagi tahu pada keluarga kita. Kita tak tahu ni anak beranak kita yang berada di luar itu macam mana, di universiti, di kolej, kan. Jadi itulah sekadarnya. Aku li qauli hadza bi astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.